Kata disusun, madah berbunga, lafaz bismillah, pembuka kata, salam dihulur, restu dipinta, izinkan saya mula berbicara. Tinggi penghormatan diberikan kepada Dr. Patrisya selaku pensyarah wacana akademik Bahasa Melayu dan juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya Siti Suhaili binti Rozli bernombor kad matrik T2021-1099-855 akan membentangkan isu berkaitan dengan kenaikan harga barangan. Makanan merupakan keperluan yang utama kepada seseorang individu itu untuk bertenaga. Tumbesaran dan tanpa makanan kita mungkin menjadi lemah, lesu, kurang zat dan tidak bertenaga. Hadirin yang dihormati sekalian, ketika menongkar arus globalisasi yang semakin mencabar, negara tidak terlepas dengan dibelenggu dengan isu kenaikan harga barangan secara holistik. Senario ini memberi impak yang sangat terkesan, terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah, yang terpaksa hidup bagai kain basah kering di pinggang. Perkara ini perlu diambil serius dan diberi perhatian sepenuhnya supaya masalah ini percaya dikawal dengan secepatnya oleh semua pihak. Kata orang tua, ada asap, ada api. Setiap kemusykilan pasti ada pangkal pokoknya. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga barangan ialah kenaikan harga minyak. Harga pasaran minyak di pasaran antarabangsa telah naik secara drastik, iaitu sebanyak 144 US dollar setong pada tahun 2007 dan sudah tentunya angka tersebut akan meningkat tahun demi tahun. Lantaran kerajaan juga terpaksa menaikkan harga minyak petrol dan juga diesel untuk mengurangkan beban kewangan negara. Seterusnya, antara faktor yang menyebabkan kenaikan harga barangan ialah bencana alam. Bencana alam merupakan punca yang mencetuskan kenaikan harga barangan ini. Contohnya, ketika berlakunya kemarau dan banjir, kita sendiri dapat menyaksikan bencana ini menyebabkan hasil tanaman rosak, mati dan juga berkurangan. Jadi, harga sayur-sayuran juga akan turut melambung naik harganya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, harga pasaran di kawasan negeri Johor bagi ayam standard ialah RM10.75 sekilo dan harga cili hijau pula adalah RM13.50 sekilo. Hadirin yang saya hormati, sudah terang lagi bersuluh apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan isu ini. Kerajaan hendaklah mengawal selia kenaikan harga barangan bagi mengimbangi risiko inflasi ini. Pengarah Perhubungan Luar Institusi Pemeriksaan dan Hal Ekonomi IDAS Malaysia, Dr. Zuhri Idris berkata, keperluan mengawal selia daripada kerajaan dan pihak otoriti ini bertujuan mengimbangi kenaikan harga barangan bagi mengurangkan inflasi. Pengawal seliaan sangat diperlukan segera agar kenaikan harga barangan tidak begitu mendadak dan tinggi sehingga negara tidak mampu mengimbangi kadar inflasi. Contohnya, mengawal selia subsidi minyak kerana kita tahu minyak dan bahan mentah penting untuk keperluan menghasilkan sesuatu produk. Di samping itu juga, sebagai seorang pengguna yang bijak, kenaikan harga barangan boleh dielakkan apabila kita mula membentuk sikap suka berjimat cermat. Melalui pemerhatian juga, dapat dilihat kebanyakan pengguna gemar berbelanja mengikut kehendak hawa nafsu semata-mata lebih daripada keperluan masing-masing. Berbelanjalah dengan bijak bagi mengelakkan pembaziran berlaku. Akhir kata, kenaikan harga barangan memberi impak kepada semua individu terutamanya bagi golongan B40. Pandemik COVID-19 ini amat menguji dan memberi tamparan yang sangat hebat kepada individu kerana kita terpaksa berhadapan dengan permulaan krisis makanan yang berlaku. Namun, ia masih belum dirasai dengan amat dahsyat kerana usaha kerajaan yang tidak putus-putus memberikan bantuan dan melakukan apa sahaja untuk kebajikan rakyatnya. Berjimat cermatlah dalam kehidupan dan elakkan daripada melakukan pembaziran kerana pembaziran yang kita lakukan bererti kita tidak mensyukuri dengan segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Saya akhiri kata dengan serangkap pantun. Kemana hendak mencari lada? Ke hujung kebun sebelah timur. Kemana hendak mencari bahagia? Ke dalam hati mari bersyukur. Sekian, terima kasih.